Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudari muslimin muslimat yang saya hormati lagi saya kasih sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah taala dapat kita berhimpun dan berkumpul pada petang ini untuk kita mulakan pengajian kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah untuk menjadi orang yang bertakwa, yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Fadilatul Ustaz Syekh Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam An-Nadwi Al-Banjari. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada hasil terjemahan yang menggunakan bahasa yang agak mudah untuk kita faham. Sebab kitab ini sebenarnya telah pun diterjemahkan oleh salah seorang ulama Nusantara 1200 tahun hijrah yang lalu, iaitulah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dengan diberi nama Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, dan telah pun beredar di kalangan kaum muslimin kira lebih kurang dalam 200 tahun dah lah kitab ni. Adapun kitab Bidayatul Hidayah yang diterjemahkan oleh Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam yang agak lebih ringkas berbanding dengan Hidayatul Salikin yang telah pun diberi penambahan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan guru saya beritahu kata bahawa kitab Bidayatul Hidayah ni adalah umpama buku silibus untuk prasekolah. Ni kira orang tadika lah ni mengaji ni. Orang tak reti pun nak mula belajar, inilah kitab dia. Adapun masuk sekolah rendah, dia naik kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin tu kitab untuk sekolah rendah tu, darjah 1, 2 sampai darjah 6. Adapun bila dah naik lagi untuk naik sekolah menengah, dia guna kitab lain pula. Sama ada dia pakai kitab Sirus Salikin ataupun Minhajul Abidin. Itu antara peningkatan dari sudut pembacaan ilmu yang kita nak ambil tahu dalam amalan tasawuf yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita kena hati-hati bila beli kitab ni. Ada satu lagi kitab Bidayatul Hidayah juga, tapi itu pembicaraan tentang ilmu tauhid, dikarangkan oleh ulama yang lain. Itu cerita tentang ilmu tauhid. Adapun tentang ilmu tasawuf, Imam Ghazali Bidayatul Hidayah juga namanya, dan diterjemahkan oleh Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam An-Nadwi. Baik, tengok bahagian kandungan. Dan bahagian kandungan ni dia kata kitab ni terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama ialah adab-adab melaksanakan ketaatan. Maka dia telah meletakkan ada 14 bab. Yang pertamanya adab bangun tidur, adab masuk dalam tandas, adab berwudu, adab mandi, tayamum, pergi masjid, masuk dalam masjid, adab selepas terbit matahari sampai waktu gelincir matahari, adab bersiap diri untuk sembahyang, adab ketika nak tidur, adab sembahyang, adab imam dan makmum, itu solat berjamaah, dan adab hari Jumaat, dan adab puasa. Semua dalam 1 sehingga 14 bab ni, ataupun tajuk 1 hingga tajuk 14 dan bahagian pertama. Sebenarnya muslimin muslimat sekalian, inilah perkara yang kita kena tahu, paling basic, orang kata apa, paling asas dalam proses kita nak beribadah kepada Allah, kita nak menjadi hamba yang taat. Benda-benda ni kita kena tahu. Dia ikut urutan ni. Bermula dia bangun tidur. Dia bangun tidur, tentu kita nak pergi tandas. Tu masuk macam mana nak masuk tandas, macam mana nak buang air. Bila dah habis selesai dalam tandas, kemudian nanti kita nak berwuduk pula. Lepas saya nak semayang, macam mana pula? Dia serta tentang wuduk. Kemudian lepas wuduk, kemudian kalaulah orang tu dia hadas besar, bangun pagi hadas besar, nak kena mandi, maka dia serta pula tentang mandi. Ataupun ketika tu dia nak berwuduk ataupun nak mandi, nak mandi hadas besar, tapi tiba-tiba air tak ada, maka ketika itu dia perlukan tayamum. Maka sebab tu dia masukkan adab-adab bertayamum. Kemudian bila dah nak solat, bila dah bangun pagi, tentu solat yang pertama kita nak lakukan ialah solat fardu subuh. Maka dia kata sebab tu dia masukkan adab pergi ke masjid. Jadi urutan ni ialah urutan yang kita akan temui dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita tidur balik, waktu siang nak buat apa, malam nak buat apa. Kemudian dia masukkan bab yang khusus tentang sembahyang. Sebab sembahyang ni satu benda yang besar. Kita akan jumpa pada tajuk yang ke-11 nanti. Habis dah tajuk yang ke-11, yang ke-12 tu adab sembahyang imam dan makmum pula. Sebab benda dia penting. Kalau sembahyang berjemaah, kita kena tahu macam mana cara nak jadi imam, macam mana nak jadi makmum. Jadi benda tu penting.
Kemudian dia masukkan pula adab hari Jumaat. Pasal apa? Sebab hari Jumaat tu special. Hari Jumaat adalah hari raya untuk orang mukmin, orang yang Islam. Maka sebab itu kakak kita kena tahu bagaimanakah cara kita nak menempuhi hari Jumaat yang dia datang setiap minggu. Kadang-kadang kita terlepas pandang benda tu. Maka dia masukkan benda tu ya, dalam bahagian melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan last sekali dia masukkan tajuk yang ke-14, adab berpuasa. Ada orang tanya, kenapa tak ada adab buat haji, umrah? Kenapa tak ada cerita tentang zakat? Ini muslimat hadirin sekalian. Imam Al-Ghazali rahimahullah, kitab ni Bidayatul Hidayah adalah kitab basic, kitab asas. Dia bukan nak cerita semua benda. Kitab asas maksud dia benda yang sangat kita perlu. Mana kalau kita katalah dalam satu buku tu ada seorang pengarang dia nak sampaikan satu benda, maka bukan semua dalam buku tersebut adalah benda yang dia nak sampaikan. Dia intipati benda tu saja sebenarnya dia nak sampaikan. Hak lain tu tulisan tambahan. Macamlah kita tengok iklan kita tengok dalam TV. Iklan cerita budak main bola, kemudian hujan. Bila hujan, dia jatuhlah, baju kotor lah apa semua. Bila balik, mak dia ambil baju masuk dalam mesin basuh. Pusing, maka kemudian keluar baju bersih. Sebenarnya iklan tu nak cerita pasal? Nak cerita tentang pembersih baju, pencuci pakaian, bukan nak cerita tentang budak. Nampak? Jadi mesej sebenarnya ialah itu. Maka yang sebenarnya nak habaq kata inilah pencuci pakaian yang terbaik. Nak habaq itu je. Maka begitulah juga Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam banyak-banyak hukum fiqh, dia tak jadikan kitab ni sebagai kitab fiqh, tapi fiqh ada dalam dia. Fiqh yang sangat diperlukan, qadar yang sangat diperlukan. Bukan semua benda nak cerita yang sangat kita perlukan. Dan dalam ni juga ada ilmu tasawuf, tapi bukan semua benda yang basic, yang asas yang sangat diperlukan. Sebab tu dia kumpulkan benda yang sangat penting tadi ni, dikumpulkan, maka itulah yang dimasukkan dalam kitab Bidayatul Hidayah ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita juga akan dapat merasai hasil dia. Baik, itu bahagian pertama. Kemudian dia akan huraikan pula kepada kita dalam bahagian yang kedua, cara-cara meninggalkan maksiat. Cara-cara meninggalkan maksiat ni penting. Kerana apa? Kerana kita bayangkan macam ni, ada satu tasik ataupun satu kolam ni air dia bersih, orang nak guna untuk minum, orang guna untuk buat sebarang keperluan lah. Tapi ada dua saluran datang kepada kolam ni. Satu saluran daripada atas gunung datang, air tu bersih, jernih, elok, maka tak ada masalah. Tapi ada satu lagi saluran ni mai daripada belakang rumah orang, air kumbahan, longkang. Saluran ni pun masuk dalam kolam. Agak-agak, kalau kolam tu bukan besar mana pun, air daripada gunung pun turun main masuk kolam tu, air di belakang rumah, belakang jamban pun masuk dalam kolam tu, agak-agak siapa menang? Hak yang bersih tak menang, hak yang tak elok tu menang. Hak yang jernih akan kalah, hak yang hitam legam, yang keladak, yang keruh, hak tu yang akan menang. Dia akan mewarnai habis. Hak putih tu tak mewarnai yang hitam. Yang hitam sebaliknya akan mewarnai kolam tersebut, sehingga kan kolam yang asalnya boleh bagi manfaat kepada manusia, tiba-tiba menjadi kolam yang ditinggalkan begitu saja. Maka begitulah amalan kita. Kita ni hamba Allah nak bertakwa, kita hanya buat baik saja. Buat baik, tapi kita tak pernah nak jaga. Kita hanya jaga amalan taat, tapi tak jaga amalan maksiat. Dan kita tak pernah puasah pun amalan kita supaya diri kita terhindar daripada melakukan dosa dan maksiat. Maka akhirnya dikhawatiri amalan baik yang kita buat tadi ni akan dimakan oleh maksiat kita tadi tu. Dosa ni akan menang. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita tahu. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah, dengan pengalaman yang beliau ada, maka dia telah masukkan dalam bahagian yang kedua ada dua fasal. Fasal yang pertama, meninggalkan maksiat zahir. Maksiat zahir ni penting. Jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga perut, jaga kemaluan, jaga dua tangan, jaga dua kaki. Jadi benda itu penting. Kita semayang, guna semua anggota badan kita. Habis semayang, kita guna balik semua benda tu untuk buat maksiat. Habis ya pahala kita. Jadi sebab itu kita kena jaga.
Baik, fasal yang kedua pula, kalau tadi maksiat zahir, maka masuk fasal yang kedua maksiat hati ataupun maksiat batin. Maksiat yang kita tak nampak tapi ada. Macam kita kata, dalam bilik ni ada angin tak? Ada. Mana angin? Tak nampak, nak tunjuk tak boleh. Tapi ada tak? Ya, semua orang mengaku kita ada. Macam itulah dengan maksiat hati. Tak nampak kata ada, tapi ada. Memang ada. Dia duduk dalam hati, dia nampak pada apa tindakan anggota badan kita. Kalau orang tu dia pergi mencuri, perbuatan maksiat tu mencuri. Tapi kalau orang tu dia mengumpat, dia cerita tentang buruk orang, cerita buruk orang tu adalah maksiat, tapi perbuatan itu namakan mengumpat. Jadi bila kita mengumpat tu tak mana, nak tunjuk tak boleh. Tapi perbuatan itu telah menceritakan, menerangkan kepada kita sebagai satu penjelasan, inilah dosa mengumpat. Bila kita cerita buruk orang di belakang dia tanpa sebarang sebab, tanpa sebarang maslahat. Ada 3 maksiat yang dia nak sentuh. Yang paling utama kita nak kena jaga, dia kata ada 3 sifat. 3 maksiat hati. Iaitu pertama, hasad ataupun kita kata dengki. Yang kedua, riak, suka nak tunjuk-tunjuk amalan kita. Dan yang ketiga, ujub, iaitu kita kagum dengan amalan yang kita buat. Itu fasa yang kedua. Baik, habis tu, maka masuklah pula bahagian yang ketiga. Nah, bahagian yang ketiga ni menerangkan kepada kita tentang adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khalik dan makhluk. Khalik tu siapa? Makhluk tu siapa? Khalik Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk kita lah. Yang dicipta oleh Allah itu namanya makhluk. Yang pencipta, sang pencipta, Khalik, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam bahagian ketiga, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala memberikan penerangan kepada kita tentang bagaimana pula cara kita sebagai seorang hamba Allah nak beradab ataupun tertib dengan Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang murid, kita dengan ibu bapa, kita dengan seluruh umat manusia. Yang mana sebagai seorang manusia mesti kita ada jumpa benda-benda ni. Mana ada manusia yang tak ada guru? Mesti ada guru kan? Saya tak pernah masuk sekolah. Ada orang kata saya tak pernah masuk sekolah. Betul. Tapi walaupun dia tak pernah masuk sekolah, pernah dia belajar sesuatu daripada seseorang yang lain. Sekurang-kurangnya mungkin dia akan belajar daripada mak dia. Maka mak dia itu adalah guru dia. Ataupun dia belajar alif bata daripada Tok Wan dia. Maka Tok Wan dia itu adalah guru dia. Siapa saja yang telah memberikan ilmu kepada kita, maka dia adalah guru. Walaupun sekecil-kecil perkara. Itu adab dengan seorang guru. Jadi bila kita ada guru, kita kena reti adab dengan dia. Kemudian kita sebagai seorang murid, kita juga kena reti adab sebagai seorang murid terhadap guru kita. Kemudian bila kita muncul ke dunia, kita tentu ada mak dan bapa. Maka macam manakah pula kita nak beradab dengan ibu bapa? Jadi ini semua tajuk-tajuk yang penting. Sebab ia memang ada kaitan. Tajuk-tajuk ni semua ada kaitan dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, inilah antara perkara-perkara yang kadang-kadang orang zaman sekarang ni dia terlepas pandang. Benda-benda kecil yang diremeh-temehkan. Kita anggap benda ni benda yang tak perlu untuk kita ambil berat. Maka akibatnya apa? Akibatnya bukan pada waktu sekarang, tapi akibatnya apabila manusia tu menginjak menjadi manusia dewasa. Apabila seorang tu dah keluar daripada rumah, duduk dalam masyarakat, maka disitulah kita akan nampak berhasil dengan ilmu-ilmu yang dia ada. Kalau dia tidak ada ilmu-ilmu ni, kita akan nampak bagaimanakah keburukan ataupun kita boleh kata kerosakan yang berlaku dalam masyarakat akibat daripada ketirisan ilmu-ilmu macam ni. Tiris ilmu ni, tidak ada daripada maka dia akan menjadi manusia yang hidupnya apa? Hidupnya bagaikan beraja di mata, bersultan di hati, membujur lalu, melintang patah. Hidup ikut suka. Apa aku jumpa, apa aku lalu, itu aku kata. Jadi kehidupan kita atas dunia bukan macam tu. Kita kena faham, hidup sebagai seorang Muslim, dia ada hudud, ada sempadan, ada border. Maka kalau kita keluar daripada border, hati-hati. Itulah tanda kita telah masuk larangan Allah. Maka orang yang membiasakan diri dia masuk ke larangan Allah, tempatnya adalah neraka. Maka biasakanlah diri kita duduk dalam kawasan yang diredai oleh Allah, dan kita kena tahu di manakah sempadannya supaya kita dapat waspada, tidak keluar daripada sempadan tersebut. Jadi saya ingat sekadar itu untuk permulaan kita pada petang ini.
Moga-moga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siri kita yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma hdina bihidayatil Islam. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.